Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia, bersama saya Muhammad Dehia Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 28 Mei 2022. Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi KSTI memperuntukkan RM650,000 kepada 32 sekolah di Sabah untuk melaksanakan program sudut sains dan inovasi dan menaik taraf makmal. Inisiatif itu bertujuan menarik dan menanam minat pelajar dalam bidang sains bermula di peringkat awal. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Yaakob Khan, sebagai permulaan 10 sekolah di sekitar Kota Kinabalu menerima sumbangan tersebut. Beliau berharap sumbangan berkenaan dapat membantu pihak sekolah dalam usaha mengangkat bidang sains, teknologi dan inovasi. Pada majlis ini kita mengambil kesempatan menyampaikan sumbangan kepada pihak-pihak sekolah yang terlibat, sumbangan keuangan untuk sekolah-sekolah melahirkan sudut sains dan inovasi serta menaik taraf sudut sains inovasi yang sudah sedia ada. Beliau menyatakan demikian kepada RTM dalam majlis sambutan Hari Raya dan Pesta Keamatan KSTI di Kota Kinabalu. Sementara itu, pihak sekolah menyifatkan inisiatif tersebut amat bertepatan dalam usaha memupuk minat pelajar dalam mata pelajaran sains. Sumbangan yang seperti begini amat diperlukan untuk pihak sekolah lah dalam membantu kita punya makmal sains untuk membaik pulih dan sebagainya, dan juga untuk PDPC para pelajar yang beraliran sains. Kita boleh membuat pelbagai program dengan dana yang disumbangkan. Sumbangan yang kami terima pada kali ini ialah 20K. So dalam kami punya perancangan, kita sudah memperuntukkan beberapa kelengkapan yang seharusnya ada dalam satu green room. Pihak sekolah memang sangat mengharapkan sumbangan-sumbangan ini dapat diperluaskan lagi ke semua sekolah. Usaha memasyarakatkan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS akan lebih efisien dengan perkhidmatan kaunter bergerak MUIS dan MUIS Prihatin. Menerusi perkhidmatan kaunter bergerak itu membolehkan umat Islam di seluruh negeri menerima perkhidmatan terus di lokasi tanpa berkunjung ke pejabat MUIS. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yakin perkhidmatan kaunter tersebut menjadi satu platform terbaik dalam usaha meningkatkan jumlah pungutan zakat di Sabah. Salah satu inisiatif daripada Majlis Ugama Islam Sabah berdasarkan dengan SMG Sabah Maju Jaya yang menjadi salah satu inisiatif kita dalam memperkasa, memudahkan dan menginovasikan usaha-usaha untuk membantu umat, membantu rakyat. Beliau ditemui media selepas menyerahkan 2 buah lori kepada timbalan yang di-Pertua MUIS, Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, sambil disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif MUIS, Ramlan Awang Ali memaklumkan pihaknya memperuntukkan RM1.4 juta untuk pembelian 6 buah lori yang diubah sesuai untuk perkhidmatan kaunter bergerak MUIS dan MUIS Prihatin. Lori MUIS Prihatin diubah sesuai sebagai lori mengangkut barangan untuk kegunaan menghantar keperluan asas di lokasi ditimpa bencana banjir dan kebakaran. Satu pejabat yang bergerak ke merata-rata tempat yang kita perlukan. Jadi dengan cara ini kita dapat menyantuni masyarakat Islam, terutamanya ada masyarakat yang memerlukan asnaf-asnaf, contohnya ada musibah. Jadi dengan 2 lori ini akan dapat kita gerakan. 2 buah lori iaitu lori kaunter bergerak MUIS dan MUIS Prihatin masing-masing ditempatkan di Kota Kinabalu, Tawau dan Sandakan. Baik perkembangan semasa COVID-19, jumlah kes harian kekal tinggi semalam iaitu 76 kes, 1 kes lebih tinggi daripada hari sebelumnya. Bagaimanapun, 9 daerah mencatat penurunan jumlah kes baharu berbanding hanya 6 daerah yang merekodkan peningkatan kes. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, statistik jangkitan di 12 daerah kekal sebagaimana catatan sebelumnya. 11 daerah merekodkan kes baharu 1 angka dan 13 daerah lagi tidak mencatat sebarang jangkitan baharu. 3 daerah dalam kawasan perbandaran merekodkan jangkitan baharu 2 angka iaitu Kota Kinabalu, Pinampang dan Putatan. Ketiga-tiga daerah ini merekodkan jangkitan sporadik sebagai punca utama penyebaran virus kepada pesakit baharu.
Sebanyak 74 kes daripada jumlah kes baharu dalam kategori 1 dan 2 dan masing-masing satu kes dalam kategori 3 dan 4. Baik, seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Sambutan Pesta Keamatan dan Jamuan Hari Raya peringkat Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Ken Tuaran melambangkan keakraban persaudaraan dalam kalangan warga IPG Kampus Ken selari dengan konsep keluarga Malaysia. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim, sambutan serentak seumpama ini dapat memupuk perpaduan dan kerjasama bagi menjamin kejayaan sesebuah institusi dalam mencapai objektifnya. Satu penganjuran yang sangat baik iaitu gabungan antara Aidilfitri dan Keamatan. Yang cantik lagi di sini ialah bahawasanya upacara ini mempunyai nilai akademik, komersial, pembentukan sasya. Di sini juga membuktikan bahawa bahasa itu boleh diselamatkan sekiranya dibuat perancangan-perancangan tertentu. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan sambutan perayaan Pesta Keamatan, Moginakan dan Jamuan Hari Raya peringkat IPG Kampus Ken Tuaran. Sempena majlis ini, Datuk Jahid yang turut melawat gerai bahasa Kadazan Dusun berkata, sebagai tier satu bidang bahasa Kadazan Dusun, IPG Kampus Ken telah mengambil inisiatif untuk memastikan bahasa tersebut tidak akan pupus di telan zaman. Bekas graduan dari Institusi Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional TVET kini berpeluang bekerja sebagai pengecat pesawat dan pemasang serta pengendali kabel gentian optik menerusi program latihan dan pekerjaan TRIM. TRIM hasil kolaborasi Pusat Latihan Aeroangkasa KKIP KETC dengan Surventures Sendirian Berhad dan Iconic Skills Academic serta Jabatan Pembangunan Sumber Manusia JPSM Sabah. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif KETC Aminuddin Zakaria, menerusi TRIM, pelatih yang mempunyai pengetahuan asas bidang berkenaan akan dimasukkan dalam program bootcamp untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti latihan praktikal dalam bidang mengecat kapal dan memasang fiber optik sebelum diserap untuk bekerja sepenuh masa. Bootcamp ni adalah latihan pendek, jangka masa pendek yang diberikan kepada pelatih-pelatih yang sudah ada basic training. Mereka akan menjalani kursus bootcamp selama 6 bulan dengan Surventure dan juga selama 1 bulan dengan Iconic Skill Academy. Beliau bercakap kepada RTM selepas menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan Surventures Sendirian Berhad dan Iconic Skills Academy di Pusat Latihan Aero Angkasa KKIP Sepanggar. Pemeteraian perjanjian ini disaksikan Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Muhammad Tamin Zainal. Menurut Aminuddin, terdapat kekurangan dan keperluan tenaga kerja mahir dalam pengecatan pesawat serta pemasangan dan penyelenggaraan gentian optik di Sabah, terutama selepas negara beralih kepada fasa endemik COVID-19. Justru dengan adanya kolaborasi KETC dengan kedua-dua organisasi berkenaan, diharapkan dapat memenuhi permintaan pasaran kerja tersebut. Pertubuhan Wanita Usia bahagian Kota Kinabalu akan sentiasa mempergiat program dan aktiviti dalam menyebarkan dakwah dan kerja-kerja amal di seluruh negeri ini. Ke arah itu, sebuah pusat kebajikan usia akan ditubuhkan iaitu Usia Care bagi memudahkan penyaluran maklumat terutama kepada golongan wanita, asnaf dan anak yatim. Ketua Wanita Usia Bahagian Kota Kinabalu, Nirma Habibi Wahab berkata, Usia Care akan diurus sepenuhnya oleh wanita usia Sabah dan akan menjadi pusat utama bagi individu dan badan bukan kerajaan menyalurkan sumbangan kepada golongan memerlukan. Usia Care dijangka memulakan operasi sekitar November depan. Program utama kita yang akan kita jalankan adalah membuat satu center dipanggil Center Usia Care. Dalam Usia Care itu nanti kita akan di sanalah nanti centernya untuk kita memberikan maklumat ilmu kepada wanita ataupun anak-anak yatim kita. Center itu juga akan menyediakan pengajaran daripada segi Al-Quran, daripada segi fardu kifayah dan fardu ain.
Beliau berkata demikian kepada RTM dalam Majlis Semarang Aidilfitri Wanita Usia Kota Kinabalu yang dirasmikan isteri Ketua Menteri Datin Seri Panglima Julia Salak di Ibu Negeri. Dalam majlis ini, 30 anak yatim dari Madrasah Al-Ikhwan Darul Ulum Taman Perdana Telipuk yang juga merupakan anak angkat wanita usia Sabah menerima sumbangan duit raya dan hamper. Dua sekolah menengah mewakili daerah Ranau iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bundu Tuhan dan SMK Agama Muhammad Ali muncul johan dalam pertandingan pidato dan kuis perhutanan peringkat wilayah Perhutanan Kota Kinabalu 2021 yang berlangsung di Pejabat Perhutanan Daerah Kota Kinabalu. Johan bagi kedua-dua kategori akan mewakili wilayah Perhutanan Kota Kinabalu ke pertandingan akhir pidato dan kuis perhutanan peringkat negeri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu Julai depan. Johan pertandingan kuis secara bersemuka yang diwakili 3 pelajar dari SMK Bundu Tuhan menerima hadiah wang tunai RM900, sijil dan piala iringan. Manakala pertandingan pidato yang diadakan secara maya itu melayakkan Johan, pelajar SMK Agama Muhammad Ali, Izzurin Irnazura Jumat membawa pulang hadiah wang tunai RM500 dan juga sijil beserta piala iringan. Persediaan mereka sebenarnya sangat singkat, tetapi oleh kerana mereka ini adalah murid-murid yang sangat committed bertanggung jawab. Once diorang kena bagi nota, diorang punya ulang kaji sendiri. Sebagai guru pembimbing, saya cuma memberikan sedikit tips dan selebihnya mereka sendiri yang usahakan. Saya berasa sangat gembira dan bangga kerana dapat mewakili daerah saya pergi peringkat negeri Sabah. Pelajar saya iaitu Izzurin Irnazura binti Jumadi yang telah dinobatkan sebagai Johan pertandingan pidato perhutanan peringkat wilayah Kota Kinabalu dan beliaulah yang akan mewakili wilayah Kota Kinabalu ke peringkat negeri. Jadi mungkin persediaan kami selepas ini akan lebih banyak buat kajian ataupun penyelidikan hutan, spesies yang terancam. Pertandingan yang diadakan sempena kempen penanaman 100 juta pokok 2021-2025 peringkat negeri Sabah ini disertai 6 sekolah menengah dalam wilayah perhutanan Kota Kinabalu. Sementara itu, berucap merasmikan pertandingan ini, Timbalan Ketua Konservator Hutan, Perancangan dan Pengurusan Jabatan Perhutanan Sabah, Fazhil Jaya memaklumkan pertandingan seumpama antara medium untuk menyampaikan maklumat tepat konsep pengurusan hutan mampan khususnya dalam kalangan pelajar. Pertandingan ini akan dijadikan sebagai acara tahunan bagi memastikan pelajar sentiasa mendapat maklumat tepat dan terkini berkaitan isu semasa hutan dan perhutanan. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah pagi ini. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.